sini lah. So nanti dia akan masuk, maknanya yang dalam set saya, group yang dalam set saya tu dia boleh hantar by group. Kalau kita tak letak grouping ni, seorang hantar that's it. The whole set dah tak boleh hantar. Okay, so itu je yang kita perlu make sure. Sorry Datin. Yeah. Tadi you cakap kalau seorang hantar, yang lain tak boleh hantar. Tapi katalah kita, ini kalau kita nak nak linkkan dengan grade terus kan? Nak link dengan grade macam mana tu? Maksudnya katalah bila yang lain tak hantar tu, diorang tak dapat grade ke? Grade masih kita beri secara manual juga? Grade tu kita, sebab selalunya kalau yang hantar file tu kita akan mark dan bagi grade manual kan. Tapi masalahnya kalau dia tak boleh submit kan, macam mana? So yang ni, okay, ini still hidden. Saya nak tunjuk macam mana submission tu kalau ni. Yang tadi semua boleh kan? Maknanya assignment tu kalau group punya assignment, just make sure you ada group dan kena make sure groupings tu dibuat. Datin. Ya. Boleh tak Datin buka yang student view ni, nak tengok daripada perspektif student dia nampak macam mana yang assignment, yang grouping tu? Saya rasa dia saya show dulu ini student view so dia nampak yang ni. Okay. Okay, sebab saya bukan member of any group kan. Tapi dia macam ni lah group submission. Ni the assignment for submission in groups. Okay. So dia selalunya any member of the group can submit. Sebab tadi kita dah assign nama kan. So bila student tu log in, dia tahu student ni belongs to which group. Okay, saya tunjuk yang saya dah buat satu perbezaan dia. Okay, saya pergi subjek saya lagi satu. Okay, ini yang saya dah buat. Okay. Maknanya nanti kalau sudah dah hantar, kita nampak macam ni kan. So dalam kes ni group ada 6 dah submit lah. Dan ini dia punya due date. So memang dah habis lah, masa dah habis. So kita boleh view submission kat sini. Okay, so ni kan semua submit kan. Grade tak bagi lagi. So kita boleh nampak sini. Ini set ni group 1, group 3, group 6. So sebenarnya yang hantar tu seorang je. Tapi kalau kita bilang ni memang all group member ada lah. So once seorang hantar, yang lain tak perlu hantar. Jadi tak adalah berlapis-lapis, ada banyak kita pun tak tahu ini group mana punya kan. As compared to, sorry saya guna orang lain punya nak tunjuk. Ini pun ada group report yang dah hantar. Kalau kita, okay, yang ni nampak group ada 8 tapi submitted 1. So sebab saya rasa tak buat groupings tu lah. So kalau kita view submission, tapi tak tahulah macam mana student lain buat sampai dia boleh submit juga. Patutnya dia akan keluar tak boleh. So yang tu patutnya set 3 je yang submit. Tapi sebab kita tak set the groupings tu, dia keluar macam ni lah. Sebab set 4 ni memang tak perlu submit pun. Macam saya punya tadi yang set lain tak nampak kan. Yang ni dia keluar no submission macam ni. So jenuh lah kita nak mencari. Padahal dia kata overdue, padahal memang tak perlu hantar pun sebab dia set lain. Dia bukan set yang itu. Dan dia tak ikut kumpulan kan. Dia terus keluar yang, katalah yang ni, yang kena hantar ni set 3. Tapi you tak tahu kumpulan mana yang hantar ni. Maknanya this person ni belongs to which group. Jadi macam berserabut sikit lah bila kita nak marking tu.
So itu on group submission, group dan grouping. Ada soalan? Kena buat. Maybe ada seorang boleh test sekejap ke? Saya nak tanya, Okey, boleh. ada tak kemungkinan pelajar resubmit assignment? Kita boleh set. Kalau kita nak dia hantar sekali je, kita tak usah buka attempt tu lah. Kalau kita Kat mana rasa icon tu? itu masa kita buat submission tadi. Sekejap saya turn on editing on Yang ni kan, saya boleh edit dia punya ni. Okay. Kat sini kita ada submission setting ni. Dekat sini, attempts reopen. Okay. So you can set lah berapa kali. Unlimited ke, you nak 3 kali ke. Okay. So kalau dia rasa-rasa tersilap dia nak hantar yang lain, then dia boleh buat lah. Kalau kita tengok balik group submission tadi tu, ada soalan lain? Kalau kita set tarik due date kan untuk submission, pelajar tak hantar juga tarikh tersebut, dia automatically akan lock ke atau macam mana? Student memang dah tak boleh hantar Okay. selepas due date tu. Okay, ada soalan? Jap. Kalau kita lepas tu nak bagi extension? Boleh, cut off date ni kita itulah Edit. Edit je. Sebab kita walaupun kan dah boleh lepas edit tarikh. setting dia anytime kan. Awesome. Okay, so saya rasa senang je nak buat group tu. Tadi kita buat manual kan. So kita tengok juga macam mana kalau kita nak create yang auto, which is easier lah. Cuma kalau student tu dah tahun 1 dan ke atas, tahun 1 je okey lagi. Tahun 2 dan ke atas tu selalunya dia dah ada gang dia kan. So dia akan rasa comfortable untuk work dengan group dia. So pergi balik pada users tadi, group. Kita try to auto create So ini. Tadi kita create guna manual, so kita boleh auto create. Auto create ni ini dia punya nama, nanti dia akan bagi group A, B, C. Kalau tu mungkin kita boleh specify number ke. Tapi ini yang dia dah setkan lah ya. So untuk auto create ni kita boleh auto create ikut number of groups ataupun bilangan ahli per group. So dua-dua boleh. Katalah kelas kita tu ada 30, kita nak 5 group je. Dan kita go number group lah, nanti dia pandai-pandai lah dia ni. So kita dapat 5. So student, ini kalau kita nak, let's say saya nak yang dalam group saya, set saya je, saya tak nak. Kalau saya ambil yang ni, kalau none ni, dia akan ambil daripada sini. Yang the big group tu, semua yang enroll. Tapi katalah ini saya nak set saya je, so saya akan ambil set 4. Sekejap. Sebab ini set 4 ni saya rasa dah ada group. Patutnya set 4, SEM 2. Saya cuba dulu yang ni. Kita ambil yang big punya. Okay. Itu grouping. So saya ambil set 4. Ini saya nak set 4 saja, random. Mungkin kita tak nak last small group, takutkan ini kalau yang ni kalau kita set bilangan ahli per group, contohnya kita nak ahli 4, lepas tu dekat ujung tu tinggal 2 orang, so mungkin kita klik yang ni, dia akan set out lah, jadi mungkin the last 2 group tu 3-3. So kalau yang auto ni kita terus boleh buat grouping dekat sini. So grouping ni mungkin saya kata testing. Okay, let's preview dulu sebelum kita submit. So ni nampak kita dah ada 5 group. 1, 2, 3, 4, 5. Satu group 7 orang. Dan 3 group ni 6 orang. So ini memang sistem yang create lah. So student tak ada, cannot complain. So ini memang set saya saja 32. Kalau kita tak pilih tadi tu, dia akan ambil the whole class tu.
the whole course enrollment. Okay, easier kan? So, saya rasa kalau yang nak buat every assignment tu different group, maybe buat auto group je, maknanya student tu dia tak boleh pilih. Je. Tak, nak tanya dari segi pada screen kita, kita whilst we are trying to set the group ini, kita tak nampak peserta pula dah. Bilangan ataupun siapa students. Yang mana? Yang the screen ni, kalau you back balik sebelum masa kita nak set auto create groups tadi for example. Macam tadi masa kita nak menentukan siapa masuk grup mana tu, kita nampak senarai nama kan? Ya betul. Bila kita nak auto create ni, dia tak ada information tentang bilangan pelajar atau siapa mana senarai pelajar semua. Dia tak appear ya? Memang tak appear. Sebab sistem yang akan create kan. Cuma kita kena set dekat sini lah. You nak daripada set mana. Sebab katalah kita ada 10 set kan. Kalau kita tak letak ni, yang ni, kita letak none, nanti the whole student yang enroll tu, dia akan ambil. Contohnya saya letak none kan. Katalah saya letak none kat sini, saya preview. So you akan dapat penuh sebab saya nak 5 group je. So ini semua set bercampur ni. Right, maknanya kita kena, sebelum kita nak set, kita kena tahu bilangan pelajar sendirilah. I mean, maksud saya kan kalau kata again saya bandingkan dengan iFolio lah ya. Sebab bila kita dekat screen tu dia akan ada number of students. Ni you are assumed to know the number of students or who those students are. Tak ada appear di screen maklumat tentang pelajar bila kita nak buat auto setting ni. Tak ada. Tapi sebab itu kita boleh preview tadi kan. Contohnya katalah saya buat untuk set saya je, set 4. Mana set? Okay, set 4. Sebelum kita submit ni, kita boleh preview kan? So saya preview. Sebab tadi kita tak tengok kan beforehand dia tak keluar. So sekarang kita boleh nampak. So ini memang set saya ada 32 pelajar. Saya nak 5 group je. So sekarang dah ada 5 group dan ini pembahagian dia. Okay. So saya tahulah memang tengok okay betul ini memang student saya. Okay. Thank you. Yang tadi sebab kita yang nak assign kan, so we need to know who's who lah. Okay. Okay. Thank you. Alright. So katalah saya submit yang ni sebab tadi kalau kita auto create grouping ni pun kita kena letak. Kita kena letak nama. So kalau macam yang manual tadi lepas tu kita kena buat groupings kan. Kalau yang auto create ni tak perlu. So kat sini kita tengok kalau pergi groupings. Saya dah ada yang baru punya testing group A sampai group E. So sebenarnya kalau nak mudah dan kita tahu student kita tak kisah, kita auto create lepas tu maklumkan je. Okay, these are your group members. Okay. Okay, boleh? Student dia tahu macam mana Datin? Dia punya group? Yang tu saya tak pasti, nak kena tengok lah pula student punya ni cuba kita tengok student punya view. Kena create assignment satu lah kot ya. Kita try Probably kita kena maklumkan kot. Datin, ini maksudnya kan kalau katalah kita nak bagi 3 assignment, maksudnya ada 3 benda macam ni ke macam mana tu? Kalau group tu sama, group yang sama the whole semester, kita buat sekali je lah. Unless you nak buat macam assignment 1 group member lain, assignment 2 group member lain, then you kena create for every assignment. Dia bila assignment submission ni kita susah sikit nak tengok sebab kita tak belong to that group kan. Kita walaupun kita pergi student punya ni. Datin, katalah kita ada tiga projek kan. Lepas tu macam tadi kita dah randomly group the students.
Lepas tu kita nak dia dalam grup yang sama juga. Lepas tu pergi pada projek yang kedua